Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Niaga Awani, dan untuk hari ini sudah tentu kita akan memberi fokus dan juga tumpuan melihat kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC, di mana ini akan membuka perbincangan kita selama 30 minit dan banyak lagi laporan-laporan akan kami bawakan selepas ini. Dan sudah tentu apabila kita bercakap berkenaan dengan MyCC, kita lihat MyCC makin tunjuk taringnya apabila kartel penetapan harga dalam pasaran industri ayam telah pun ditumpas, dan banyak lagi usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh MyCC dengan objektif utamanya untuk melindungi proses persaingan bagi kepentingan perniagaan, pengguna dan juga ekonomi. Hari ini saya berbesar hati, bersama dengan saya di studio adalah Ketua Pegawai Eksekutif MyCC, Saudara Iskandar Ismail. Encik Iskandar, terima kasih sudi hadir ke Astro Awani hari ini. Terima kasih juga kepada Astro Awani. Ya, kalau kita telitikan usaha untuk hapus kartel ini, mungkin dalam kita nak memulakan perbincangan kita, mungkin Encik Iskandar boleh kongsikan terlebih dahulu sebagai pemahaman kepada masyarakat Malaysia, apa peranan dan juga tanggungjawab MyCC sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MyCC atau Suruhanjaya Persaingan Malaysia ditugaskan untuk melindungi proses persaingan di dalam pasaran, mana-mana pasaran ekonomi di dalam Malaysia. Jadi kami ini adalah satu agensi di bawah KPDN. Kami adalah badan separa kehakiman, badan penguatkuasa dan juga pengawasilia isu persaingan di Malaysia ini. Jadi tujuan kita melindungi proses persaingan ini adalah untuk melindungi dua kumpulan. Satu kumpulan adalah pengguna, keduanya perusahaan-perusahaan ataupun industri players itu sendiri. So jadi ada tiga tunjang utama undang-undang persaingan ni. Satu adalah orang kata jangan buat kartel. Keduanya, jangan menyalah kedudukan dominan anda ataupun kedudukan monopoli anda. Ketiga adalah kawalan kepada penggabungan syarikat di Malaysia ini untuk mengurangkan ataupun mengurangkan risiko untuk konsentrasi pasaran. Ini tiga tunjang utama undang-undang persaingan yang dikuatkuasakan oleh MyCC. Kalau kita bercakap dari segi menguatkuasakan undang-undang dan juga di bawah Akta Persaingan 2010, tak silap saya, Akta Persaingan 2010, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan? Adakah kalau kita telitikan, contoh macam SPRM, kita tahu kadang-kadang ada dari segi laporan aduannya diterima. Lepas tu ada mungkin ada tertentu seperti money trail dan juga mungkin ada pendedahan-pendedahan tertentu dan sebagainya. Di peringkat MyCC pula, bagaimana bentuk gerak kerja? Adakah berdasarkan aduan melihat kepada money trail ataupun mungkin monitor, kalau kita cakap harga barangan kan, mungkin tim MyCC sendiri monitor pergerakan harga barangan untuk menentukan wujudnya persaingan dan sebagainya itu. Tadi kan saya ada cakap tadi kan, Haris. MyCC adalah juga badan penguatkuasa. So jadi salah satu kerja utama kami adalah untuk menyiasat. So jadi selalunya kebanyakan kes kita lebih 90% berasaskan aduan. Aduan orang ramai, aduan daripada kerajaan sendiri dan juga pemain-pemain industri. Jadi bila kita dapat aduan tu, kita akan siasat seperti biasa. Macam kita buat serbuan, kita ambil pernyataan daripada saksi-saksi, kita ekstrak dokumen daripada stor ataupun daripada gadget dan sebagainya. So macam biasa, macam polis, macam SPRM. Tetapi yang kami punya kerja ni tak berhenti di penyiasatan. Apabila penyiasatan itu tamat ataupun completed, kerja kami tidak berhenti di situ. Kerana kami pula pada masa yang sama badan separa kehakiman. So jadi kamilah yang akan membuktikan kes itu sama ada pelanggaran atau tidak. Berlaku atau tidak. So jadi kami akan pergi ke tahap yang seterusnya, iaitu membuktikan sama ada mereka melanggar Akta Persaingan 2010 tu. So jadi kami membawa kes itu di depan Suruhanjaya. Lepas tu Suruhanjaya
akan menentukan sama ada betul-betul ada pelanggaran atau tidak. Selepas itu kami akan keluarkan keputusan. Itu yang keputusan akhir yang baru-baru ini kami keluarkan. Ya, so jadi kerja kami lain daripada otoriti yang lain. So jadi itu kadang-kadang bukan kadang-kadang lah Haris. Acap kali orang ramai macam terkejut ataupun tidak faham. Sebab dia kata selalu kalau kita menyiasat, kita hantar ke pejabat peguam negara. Lepas tu peguam negara bawa ke mahkamah, ada 3 badan di situ. Kami tidak. Sebab tu penyiasatan kami sampailah keputusan mengambil masa. Jadi saya harap lepas ni ada yang fahamlah. Lebih cakna lebih tahu. So, jadi itulah tekanan yang kami dapat daripada apa yang telah ditugaskan kepada MyCC. Ya. Bercakap soal cabaran juga, apa bentuk cabaran dalam menguatkuasakan peruntukan terutama yang diberikan kepada MyCC di bawah Akta Persaingan 2010 ni? Banyak cabarannya Haris. Ya, satu adalah kita kurang pakar persaingan, perundangan persaingan di Malaysia ni. Itu satu. Satu lagi, tak ramai yang berminat dengan penyiasatan berasaskan prinsip ekonomi ini. Dia lain sikit. Ya. So jadi dalam kes kartel makanan ayam ni, kami mula-mula bila kami menyiasat tu, kami melihat seluruh industri ayam. Industri ayam ni dia terbahagi kepada 3. Dia ada huluan, pertengahan dengan hiliran. So jadi huluan ada beratus ataupun beribu pemain-pemain industri yang membuat makanan ayam yang lepas tu kalau kita pergi ke pertengahan tu, kita tengok ada yang menghasilkan anak ayam, ya. Dan lepas tu kita pergi ayam daging, ayam telur. Ayam daging, ayam telur. Lepas tu makanan ayam tu untuk ayam daging, untuk ayam telur. Lepas tu kita ada proses tempat proses penyembelihan. Lepas tu daripada proses penyembelihan pergi ke distribution and packaging. Lepas tu pergi ke runcit dan sebagainya. So jadi kita melihat segala keseluruhan rantaian bekalan tu dulu. So dari situ kita lihat apa punca dia. So jadi nak mencari punca tu bukan senang. So jadi kita kena buat intelligence dengan surveillance dan sebagainya. So jadi dia memakan masa. So sebab kartel ni, ya, kalau Haris nak tahu, dia adalah satu pakatan sulit. So pakatan sulit tu yang menyulitkan lagi kami. Ya, faham. Sebab mereka melakukan di sebalik macam langsir ataupun di dalam tempat yang yang tidak diketahui oleh orang. So jadi kita kena ikut mereka dan sebagainya. So lagi satu adalah high expectation of the public. Sebab dia kata cepatlah. Bila nak habis siasatan. Tetapi dia tidak tahu bahawa kami ni selepas siasatan habis pun kami kena settlekan kes tu sampailah keputusan tu. Nak capai ke arah keputusan tu, ada beberapa pula langkah lagi. So jadi banyaklah di situ cabaran dia lah. Sedikit sebanyaklah Haris. Bercakap soal cabaran juga, mungkin dari segi sumber pula bagaimana? Kerana tadi kekuatan sumber manusia tadi Encik Iskandar menyebut pakar dalam perundangan persaingan itu mungkin agak kurang. Mungkin dari segi sumber manusianya, dari segi keuangannya bagaimana? Kerana prosesnya agak panjang juga. Kerana sudah tentu bila ambil masa panjang, kosnya juga tinggi juga nak buat pelbagai kerja. Sumber manusia. Baru-baru ni ada Menteri KPDN mengatakan, MyCC hanya ada 17 pegawai penyiasat. Memang betul pun. Kami ada hanya 17 untuk menyiasat keseluruhan kes yang kami ada sekarang ni. Di satu Malaysia ni? Di satu Malaysia ni. Malaysia dah lah bahagi kepada 2. Ya, kalau kami ada kes penyiasatan di Sabah dan Sarawak, selalulah kami terbang ke sana dan sebagainya. Ada kes di Kedah, ada kes di Pulau Pinang, Johor dan sebagainya. So jadi kami kena membahagikan, menggunakan sumber manusia dengan baik. Lepas tu kami ni Haris, kami ni badan penguatkuasa. Bukan yang
autoriti yang buat duit. Contohnya yang buat duit ni macam contohnya yang memberi perkhidmatan, menjual perkhidmatan macam Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So, jadi mereka menjual perkhidmatan, produk dan sebagainya. So kami tidak ada sumber pendapatan. So jadi kami bergantung sepenuhnya kepada kerajaan. Dan itu bajet kami diperolehi daripada KPDN sebab kami agensi KPDN. So tapi alhamdulillah sejak beberapa tahun ni kami punya bajet telah naik. Mungkin kerajaan sekarang sedar akan peri pentingnya MyCC dalam dalam mengawasi pasaran ekonomi di Malaysia. Baru-baru ini dalam bajet kami dapat 10 juta tambahan untuk memperkasakan MyCC. So jadi itulah. InsyaAllah lah dalam soon belanjawan mungkin ada tambah lagi lah peruntukan apabila kejayaan demi kejayaan ini. Cik Iskandar, bercakap mengaitkan dari segi bukan sahaja kes kartel ayam, dedak ayam itu. Mungkin kita boleh rujuk juga kes-kes lain sebelum ini juga. Kita lihat mungkin ada ramai juga yang tidak jelas dengan dari segi denda yang dikeluarkan, yang dikenakan terhadap syarikat-syarikat ini. Malah kalau kita lihat dalam 1-2 hari ini, ada syarikat yang mendakwa bahawa tindakan MyCC ini seolah-olah tak ada merit lah, tanpa merit. Mungkin dan adakah ianya masih boleh dicabar di mahkamah dan bagaimana proses? Bagaimana kita nak memahami tindakan denda yang diberikan itu kepada syarikat-syarikat atas hasil siasatan dan juga keputusan Suruhanjaya? Okey. Pertama sekali saya nak memperbetulkan persepsi orang ramai. Kami tidak menyaman ataupun mengenengah saman terhadap mana-mana pihak ataupun kami tidak mendenda. Kami mengenakan penalti kewangan sebagai salah satu hukuman pelanggaran kepada pelanggaran itu. Kami panggil mengikut akta persaingan tu penalti kewangan. So jadi apabila syarikat itu ataupun sekumpulan syarikat ataupun perusahaan melakukan pelanggaran terhadap akta persaingan, contohnya buat kartel, kami akan mengenakan penalti kewangan 10% daripada modal pusing ganti mereka. So jadi kalau saman kita cakap dia antara satu pihak dan satu pihak dia saman antara satu sama lain. Itu satu. Jadi keputusan MyCC memang boleh dicabar. Memang biasa dicabar oleh mana-mana pihak yang tidak puas hati dengan dengan keputusan kami. Tetapi kami yakin dengan keputusan kami lah. Sebab kami dah buat penyiasatan yang menyeluruh. Satu persatu kami lihat dokumen, kita ambil keterangan saksi dan sebagainya. Kami melalui proses representasi. Mereka ni kalau dah kami sebelum kami beri keputusan akhir, ada keputusan cadangan. Keputusan cadangan ni macam defense case lah. So, jadi lepas penyiasatan tu kami kata ada pelanggaran, kita keluarkan keputusan cadangan, lepas tu kami akan panggil mereka. Apa kamu nak cakap? Mereka dah sedia maklum lah, dah tahu lah. Dah tahu dah. Semua 200 muka surat keputusan cadangan tu mereka ada. Dan bukti-bukti, segala bukti yang kami ada tu kami berikan kepada mereka balik. Untuk mereka menggunakannya sebagai supaya mereka boleh membuat representasi yang lengkap bagi mereka. So mereka boleh cakap lah, MyCC punya kes tak ada merit lah dan sebagainya. So dari situ kita timbang tara. Timbang tara, kita percaya dia atau tidak. Dia punya representasi itu ada merit ke tidak. Boleh pakai ke tidak. So, jadi barulah kami keluarkan keputusan akhir. Tetapi selepas keputusan akhir itu mereka boleh bawa juga kalau tak puas hati lagi. Inilah kecantikan, keunikan sistem perundangan Malaysia ni. Kita ada ruang untuk cabar. Walaupun kita telah didapati bersalah ataupun melanggar, mereka boleh pergi. Yang pertama sekali mereka boleh pergi kepada Tribunal Rayuan Persaingan. Satu agensi yang separated from MyCC, yang bebas, yang diletakkan di bawah KPDN juga. So jadi mereka akan melihat, akan menilai kami punya keputusan. So jadi dia akan cakap lah,
Dia in the end dia akan cakap sama ada dia setuju atau tidak dengan keputusan kami. Selepas tu mereka boleh pergi lagi ke mahkamah tinggi untuk semakan kehakiman. Itu terpulang kepada mereka. Selalunya apa yang kami dapat selalunya Haris ni selepas kami keluarkan keputusan, mereka cakap keputusan MyCC ni tiada merit. Itu sudah biasa kami dengar. Alasan syarikat lah. Iyalah. Seperti biasalah. Apa ni kata, itu terpulang kepada mereka. Itu hak mereka. Tetapi apa yang kami tahu, kami yakin dengan keputusan kami. Dan kami akan pertahankannya sampai bila-bila. Ya. Bercakap berkenaan dengan kes-kes kita lihat yang sudah pun ada keputusan akhirnya itu, dan kini kita nampak ada beberapa syarikat mengemukakan ataupun menyatakan bahawa apa yang dinyatakan ataupun dalam keputusan MyCC itu adalah tanpa merit dan sebagainya, akan mendapat nasihat guaman, akan ambil tindakan lain-lain bla 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 bla. Okey, itu kita jelas di situ. Tapi moving forward menuju ke hadapan, ada ke sektor ataupun sektor syarikat-syarikat tertentu yang mungkin berada di dalam radar MyCC, mungkin ada peringatan nak diberikan kepada mereka, Encik Iskandar? Seperti yang saya katakan dalam press statement MyCC. Ya. Kami juga berharap keputusan kami ini menjadi satu halangan ataupun deterrent kepada mana-mana pemain lain, terutama yang nak menubuhkan kartel ni. Kami sedang menyiasat, Haris, lebih 500 syarikat dalam isu tipuan bidar perolehan kerajaan. Okay. Itu kartel juga tu. Itu salah satu bentuk kartel. Komplot. Kartel ni banyak banyak jenis dia. Kartel penetapan harga macam kes harga kes kartel makanan ayam ni. Lagi satu salah satu, Haris, saya nak kongsikan di sini. Ada yang kahwin 4 supaya mereka boleh membina satu empire syarikat, di mana syarikat itu syarikat A bapa mentua nombor 1 pegang, syarikat B bapa mentua nombor 2 pegang, lepas tu IPA pegang yang company C, company D anak saudara dan sebagainya, dan yang kelima isteri. So jadi dia boleh submit dia boleh ciptakan satu empire, 50 syarikat masuk sekali. So jadi dia memanipulasikan tender tu. Tender ni, Haris, kita ni kita isukan tender ni untuk dapatkan syarikat yang terbaik yang menawarkan perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang terbaik. Yang kita selesa. Betul. Tetapi mereka membuat satu ilusi di mana itulah yang terbaik untuk kita. Dan bila mereka menang, mereka subkontrak kepada orang lain. So jadi itu satu. Satu lagi, kami pergi pula menyiasat sekarang ni, kami punya fokus adalah kartel makanan dan pertanian. Okey. Ini berkenaan dengan perut kita. Ekonomi rakyat. Jadi salah satu kami mulakan dengan kartel makanan ayam ni. So jadi kadang-kadang tetapi satu saya nak ingatkan di luar sana. Dia perbezaan kartel ni dia ada beza dia. Contohnya orang kata, itu kartel daging. Kartel daging yang berlaku di Johor tu adalah satu penyalahgunaan logo halal tu. Yang tak halal tu dia chop dengan halal. So, jadi kesalahan dia adalah menyalahgunakan logo halal JAKIM. So jadi itu bukan kartel. Kartel ni adalah di mana sekumpulan syarikat sekurang-kurangnya 2 bersekongkol, berpakat untuk mengganggu gugat persaingan, di mana mereka kata sepatutnya kita bersaing antara satu sama lain. Tetapi kata tak apalah, kita berpakat jangan bersaing. Kita duduk sama-sama, kita buat letak satu harga supaya tiada persaingan. Tak ada sama-sama untung. Sama-sama untung. Yang kena kita punya pengguna. Yang ketiga, kita lihat sekarang ni ada isu banyak ekonomi digital. Kan sekarang semua semua dipetik jari je. Di hujung jari datanglah barang yang kita nak tu. So banyak isu ekonomi digital tu, dan kami sedang melihat juga banyak kes-kes ekonomi digital ni. Dia isu persaingan dalam ekonomi digital ni pula lain pula. So jadi
banyaklah isu dia apa ni Haris. Luar biasa cabarannya. Ya betul, dengan 17 pegawai dan alhamdulillah tahun depan, mulai tahun depan kami akan pergi ke JPA untuk mohon tambahan seramai 60 pegawai. InsyaAllah. Semoga diluluskan dan sekaligus MyCC sebab dapat dalam bergiat. bajet tu ada peruntukannya. yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan dengan jelas 10 juta tambahan itu untuk khas untuk MyCC itu jawatan untuk meningkatkan fungsi dan peranan MyCC dalam menangani kartel. Sebab tahun depan pula kita ada kerajaan ingin membuat rancangan penyasaran subsidi. So jadi kerajaan expect there will be more cartel. Ya, betul. So jadi MyCC pun kena bersedialah. Cik Iskandar, berbaki lebih kurang dalam 3 minit perbincangan kita ini. Mungkin apa bentuk penambahbaikan lah moving forward menuju ke hadapan. Tadi nak tambah dari segi jumlah keanggotaan pegawai penyiasat dan sebagainya. Mungkin apa lagi bentuk penambahbaikan yang akan dilakukan oleh MyCC untuk menajamkan lagi taringnya untuk tahun-tahun akan datang ini? Tadi awal saya cakap ada 3 tunjang utama perundangan persaingan ni. Larangan membuat kartel, larangan menyalahgunakan kedudukan dominan atau monopoli. Ketiga adalah rejim kawalan pergabungan. So jadi kami akan masukkan perkenalkan kuasa baru rejim kawalan pergabungan ni. Aris tahu tak, syarikat-syarikat ni dia tahu dia tak boleh buat kartel. Jadi apa yang mereka buat adalah secara sah yang dibenarkan oleh undang-undang dalam area yang lain. Mereka ni bergabung. Sama ada mereka ni bergabung untuk menjadi syarikat yang lebih dominan ataupun menjadi monopoli ataupun mereka nak membuat satu kartel secara sah. Kalau dia beli pesaing-pesaing dia yang lagi 10 tu, jadi mereka boleh menetapkan harga sebab dia memiliki 10 syarikat tu. So jadi that is the missing piece under our law. So jadi kita nak perkenalkan, kita dah usahakan sejak 2019 lagi. 2020 kita tahu ada COVID. Lepas tu ada pertukaran kerajaan dan sebagainya sebanyak 4 kali ke 3 kali. Sampai saya tak tahu dah nak kira, habis kira dah. So jadi alhamdulillah sekarang sudah stabil keadaan. So jadi kami akan meneruskannya tahun depan. Kami sasarkan bulan 6. So insyaAllah. So jadi dia akan lengkap. Perundangan persaingan di Malaysia ni akan lengkap. Kita sebab yang kalau yang larangan yang pertama 2 tu dia ada post ante. Benda berlaku baru kita ambil tindakan. Tetapi yang rejim kawalan pergabungan ni ex ante. Sebelum berlakunya kartel atau monopoli, kita dah boleh ambil tindakan. So jadi mana-mana syarikat yang nak bergabung di Malaysia, jadi mereka kena minta kebenaran kami. Dan kami akan semak. Betul ke kawalan penggabungan kamu ni betul-betul kerana bersifat komersial semata-mata ataupun sebaliknya? Ini menjadi satu klausa tambahan lah kiranya di dalam peruntukan undang-undang yang sudah ada, Encik Iskandar. Rasa tak puas sebenarnya perbincangan Encik Iskandar, banyak lagi. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan terus bersiaran dan juga memberi fokus dan juga tumpuan peranan dan juga fungsi merujuk kepada kes-kes tertentu dan sebagainya untuk memastikan MyCC ini lebih tajam taringnya selepas ini untuk mengambil tindakan dan sekaligus akan menguntungkan ekonomi negara dan juga pengguna rakyat secara umumnya. Terima kasih sekali lagi Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Encik Iskandar Ismail atas perkongsian pandangan dan sebagainya. Baik, Niaga Awani kita nak berhenti rehat seketika, selepas ini banyak lagi laporan lain akan kami bawakan.